Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nur al-mudhhib lin-nisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kepada seluruh penonton, kepada seluruh penggemar, penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, didoakan semuanya berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala hendaknya, insya-Allah. Jadi kita akan cuba mengambil sedikit ruang dan peluang ini untuk membahaskan tentang tarikat tasawuf. Dan kali ini saya tidak ada rujukan khusus lah, saya tak ada kitab seperti yang sesi yang lepas. Kalau tuan-tuan perasan, kita gunakan kertas kerja simposium ya, pada tahun 1960 dahulu. Tetapi kali ini saya menamakan diskusi kita sebagai Mabadi'ul Asyarah, 10 prinsip ataupun dasar bagi ilmu tarikat dan tasawuf. Dalam mana-mana ilmu, tuan-tuan, kita memakai prinsip ini. Prinsip ini terpakai pada semua bidang ilmu, semua fan. Kalau kata tafsir pun pakai yang ni juga. Kalau kata qiraat, inilah juga prinsip dia. Kalau kata ilmu hadis, mustalah hadis, ulum hadis, fiqh, tauhid, ini semua dasar yang sama dipakai. Maka ulama telah membuat suatu garis panduan lah untuk memandu kita, memudahkan kefahaman kita. Maka dia datangkan satu bait syair disebut inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya, tuan-tuan, prinsip-prinsip semua ilmu itu ada 10. Artinya saya khabar tadi kan, semua ilmu terpakai, tapi fokus kita ni tarikat tasawuf lah. Okey, disebutkan yang pertama al-haddu, iaitu ta'rif, wal mawdu'u, ya, mawdu' itu kita sebutkan topik perbincangan, mawdu', tajuk dia. Kemudian yang ketiga ats-tsamarah, thumma ats-tsamarah, apakah hasil, apakah dapatan daripada pengajian kita itu. Kalau pengajian tarikat tasawuf ada dia punya hasil buah dia. Kalau kita kata tafsir, ada dia punya sudut pandang dia, hasil dia, ats-tsamarah. Okey. Kemudian disebut yang keempat, saya ulang balik, yang pertama takrif, yang kedua tajuk perbincangan, yang ketiga ats-tsamarah, iaitu dia punya hasil, ya. Yang keempat disebut sebagai al-ismu. Nama-nama tasawuf ni banyak ko, ada 3 ko, 18 ko, macam nama Allah 99 ko, al-ismu. Kemudian yang kelima al-istimdad, apa sumber rujukan, apakah dia dengan mimpi-mimpi wali ko, pengalaman-pengalaman kerohanian ko, orang jazbah ko, itu istimdad, ya. Yang keenam hukmus syari', bagaimana pandangan hukum terhadap mengaji, apa hukum mengaji tarikat tasawuf ni, ataupun terdapat pemisahan mengaji tasawuf wajib, mengaji tarikat sunat. Itu juga saya akan kupas, insya-Allah, ya. Kemudian yang ketujuh wa fadluhu, apa kelebihan mengaji tarikat tasawuf ni berbanding ilmu-ilmu yang lain. Juga ada kelebihan, tapi apa pula kelebihan khusus yang ada pada tasawuf, ya. Kemudian disebut wa nisbatun, nisbah ilmu tu macam mana, wal wadi', siapa dia punya pelopor dia yang memulakan penyusunan itu. Kemudian yang ke-10 yang terakhir masailun, ya, yang menyokong kepada perbahasan tarikat tasawuf inilah
masalah-masalah yang dibicarakan. Apakah dia rintangan, afat, apakah dia penyelesaian yang dikemukakan, yang dicadangkan oleh Quran dan hadis, ya, dan disusun silibusnya, diperkenalkan oleh para awliya, para asfiya, para habaib, para ulama. Ini persoalan yang ke-10, prinsip yang ke-10 yang menjadi dasar perbincangan ilmu tarikat dan tasawuf. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat pertemuan yang kali ni, pertama ni, mungkin kita boleh fokus kepada ta'rif dengan isim. Bukan gila isim dah. Isim ni nama tasawuf tu. Kita cukup bincang hari ini insya-Allah apa dia definisi al-haddu yang kita sebut pertama sekali al-haddu. Kemudian kita ambil apakah dia isim, nama-nama bagi tasawuf ni. Tuan-tuan sekalian, kalau kita merujuk kepada kajian-kajian para ulama, maka didapati bahawa ta'rif tasawuf ni dia boleh poi kepada 2000 ta'rif. Dan kalau kita merujuk kepada nama tasawuf ini, dia boleh poi kepada 1000 nama. Boleh kan? Ta'rif 2000, nama ada 1000. Saya nak kupas, tak adalah beribu-ibu dah. Kita bincang dah 2-3 perkara, tuan-tuan. Mudah-mudahan dia memberikan pencerahan, suluhan kepada hati kita, fikiran kita, bahawa dasar yang dipakai ini dasar yang menepati maksud tujuan kita menuntut ilmu. Dasar yang kita nak belajar ini, tuan-tuan, sesuai dengan apa yang tuan-tuan guru kita sampaikan di surau-surau kita, ya, An-Nur contohnya, Fadil Ustaz Salahuddin Perwira, ya, dia baca kitab tasawuf, ya, dan ramai Ustaz Kushairi baca Bustanul Arifin. Ramai para asatizah kita menyampaikan ilmu tasawuf itu, maka ada dasar dia yang tepat, yang benar, tuan-tuan. Baik. Jadi saya katakan tadi, insya-Allah kita melihat kepada pengertian, ya. Kalau ikut pengertian, kita sebut antara pengertian yang disampaikan oleh Imam Junaid, tuan-tuan, Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ini kita anggap bahawa kelompok yang awal lah, ya, generasi yang terawal yang membina ataupun membangunkan silibus tasawuf. Maksud membina, membangunkan tu makna bukan dia memandai-mandai dah. Bukan dia pakai otak sendiri dah tiba-tiba muncul tasawuf tu, bukan. Tasawuf itu kita kena dah faham dia asasnya mesti dengan wahyu. Wahyu itu, tuan-tuan, yang menerima wahyu, yang menyampaikan wahyu, tuan-tuan, itulah Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda SAW tidak bercakap dengan hawa nafsu, sesuka hati. Tapi apa yang disampaikan baginda SAW itulah wahyu yang Allah firmankan, Allah berikan kepada baginda SAW. Maka wahyu itu disampaikan dalam bentuk Quran, dalam bentuk hadis, tuan-tuan, ya. Jadi sumber itu telah berada di zaman Nabi, dan sumber akan terputus setelah kewafatan Nabi SAW. Nabi wafat, katanya Quran tak turun dah, tak adalah hadis lagi. Cuma proses selepas itulah penulisan Quran, pengumpulan hadis. Ulama-ulama, tabi'in, tabi'in, Imam Bukhari mengumpulkan riwayat-riwayat. Maka Imam Nawawi dia buat dirayah, macam mana nak faham hukum fiqh daripada hadis. Imam Ibn Hajar. Jadi ulama mengambil dalil-dalil tadi tu, maka dikupasnya tentang, tuan-tuan, perkara-perkara itu. Jadi Imam Junaid ini tadi, Imam Junaid Al-Baghdadi yang digelar sebagai Sayyidut Ta'ifatain, ketua kepada dua kelompok, dua kumpulan, tuan-tuan, syariat dan hakikat. Okey, kita jangan terkejut kalau mendengar kalimah hakikat. Ya. Jadi hakikat itu juga merujuk kepada ilmu tasawuf yang akan saya terangkan sebentar lagi lah. Maka kalau kita kata, Imam Junaid sebut tasawuf itu isti'malu kulli khuluqin sani wa tarki kulli khuluqin dani. Apa itu tasawuf? Iaitu kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akhlak kita akhlak yang mulia, tuan-tuan. Kemudian wa tarki kulli khuluqin dani, meninggalkan akhlak-akhlak yang keji. Jadi di sini Imam Junaid dia nak membayangkan kepada kita, tuan-tuan, bahawa tasawuf itu mempunyai hubung kait yang sangat akrab dengan akhlak. Bahkan akhlak itulah buah daripada kita bertasawuf. Okay, ini satu ta'rif.
Kalau kita tengok tuan-tuan pentakrifan daripada Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, yang merupakan pengasas kepada tarikat Asy-Syadziliyah yang terkenal itu tuan-tuan, beliau yang berasal daripada Maghribi dan akhirnya dimakamkan di Mesir, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, dia kata apa? At-tasawuf tadribun nafs 'ala al-'ubudiyah. Tasawuf ni apa benda? Kita melatih jiwa kita untuk tunduk kepada Allah. Melatih jiwa untuk menjadi hamba yang sebenar. Abid, bukan sekadar hamba luaran yang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram melafazkan Allahu Akbar tetapi hatinya kosong daripada penghayatan kehambaan. Jadi apa tasawuf? Tasawuf tu nak jadikan diri kita ni hamba. Hamba kepada pencipta kita. Fatirus samawati wal ard. Rabbil alamin. Al-wahidil qahhar. Tuan-tuan. Jadi melatih jiwa. Jadi maknanya tasawuf ni kena berlatih lah. Dia tak mondeh kita duduk tengok TV, melayan WhatsApp, berburak, tiba-tiba jadi sufi. Tak mondeh. Tak mondeh kita datang sekadar kita ambil kata baca Yasin, tiba-tiba jadi sufi. Belum. Dia mesti latihan yang panjang, tadrib. Tuan-tuan, latihan riyadhah. Kan? Jadi tadrib itu melatih jiwa, dan kalau kita sebut sesi latihan, tuan-tuan, dia akan melibatkan siapa? Guru pakar. Latihan kan, nak jadi pemain bola yang hebat, nak ganti Chong Wei main badminton, apa-apa tuan-tuan, nak jadi tukang masak yang berjaya, dia mesti adalah dia punya tok guru dia. Maka tadrib ni, latihan ni juga tak bersendirian. Dia ada syarat-syarat yang kita akan kupas. Syarat-syarat bertarikat kita akan terangkan, tuan-tuan. Maka latihan jiwa agar tunduk kepada Allah. Waradduha li ahkamil rububiyah. Kembalikan jiwa kita, tuan-tuan, kepada hukum hakam ketuhanan. Rabb. Semuanya Allah. Yang bergerakkan kita Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tu sebaik-baik tempat pergantungan kita. Kita bertawakal kepada Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah sebaik-baik pergantungan. Ni'man nasir, yang menolong kita, Allah. Tuan-tuan kan? Siapa yang melatih, memberikan kita rezeki? Allah. Hasbunallah. Tuan-tuan, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi ini semua sesi latihan untuk kita mengembalikan semua hukum hakam, semua perkara ini kita balikkan kepada Rabb, kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita gagal dalam apa-apa usaha kita, projek kita, cita-cita kita tak tercapai, maka kita kembalikan kepada Allah. Ada hikmah yang mengajar kita supaya buat postmortem, supaya bersabar, supaya mengembalikan kelemahan kita kepada Allah agar memberikan kita kekuatan. Kalau kita berjaya, Allah. Itu tuan-tuan, itu sistem yang dididik oleh orang sufi, oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Okey. Kemudian kalau kita tengok pula antara yang ditakrifkan, yang ini panjang sikit, Imam Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah di antara yang bertarikat Syadzili juga, yang mensyarahkan kitab Hikam. Tuan-tuan, Hikam pun Sahibul Hikam juga, Imam Ibnu Athaillah pun Syadziliyah juga, tarikat Syadzili. Imam Ibnu Ajibah mensyarahkan, menghuraikan matan teks Al-Hikam, Asy-Syadzili juga. Tasawuf tu apa kata dia? Ilmu yang mengenalkan kita kaifiat suluk kepada Allah. Kan kita ni bersuluk lah ni, walaupun kita dalam banglo kita, dalam rumah kita, dalam pejabat kita, dalam kereta kita melalui proses bersuluk. Bersuluk ni tuan-tuan artinya apa? Berjalan menuju Allah. Kan kita baca kitab Sairus Salikin ataupun Siyarus Salikin, kan, perjalanan Sair As-Salikin, perjalanan orang yang bersuluk, kan. Maka tasawuf ini, kata Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu an, mengenalkan kita, tasawuf mengenalkan kita kaifiat, cara macam mana kita nak bersuluk, adab kita lah. Apa adab kita dengan Allah Ta'ala? Tasfiyatul bawatin minar razail, macam mana kita nak sucikan batin kita, hati kita daripada sifat-sifat yang tercela tadi. Tahliyatuha bi anwa'il fadail, macam mana kita nak isi kekosongan tadi yang mazmumah telah dikeluarkan, macam mana kita nak hiaskan, kita nak isi dengan segala bentuk kelebihan, akhlak-akhlak yang mahmudah, segala bentuk fadilat. Kan? Ini sebahagian takrif yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Ajibah. Maka dia kata lagi, wa awwaluhu ilmun, kan,
Apa itu tasawuf? Mula-mula kita kena mengaji. Dia tak boleh tiba-tiba bertapa pergi masuk gua mana-mana, tak boleh. Dia mengaji dulu. Kita dah dapat panduan guru dulu. Guru dah kata kau baca zikirnya banyaknya, kau buat wiridnya sekian, kau tinggalkan benda ni. Jadi guru dah bagi panduan, SOP kat kita. Kan? Jadi ilmu tasawuf ni maksudnya step pertama dia, langkah pertama mesti mengaji. Ilmun. Wa wasatuhu amalun. Nanti dah dapat ilmu, beramal lah. Masalah kita tuan-tuan hari ni, ilmu menggunung banyak. Kelas alhamdulillah banyak kita ikut, tapi kita tak beramal. Tak beramal tak dapat. Maka kita kata lepas berilmu kita mesti beramal. Proses yang kedua. Barulah tuan-tuan yang ketiga, kata Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, wa akhiruhu mauhibah. Kemuncak esok kita dapat karamah. Anugerah. Anugerah tu bentuk macam mana? Khusyuk. Anugerah tu maksudnya tenang, yakin, tawakal, husnuzan. Ini semua akhlak-akhlak itu akan kita rasai. Karamah-karamah yang dilalui oleh para awliya, mereka yang telah bersuluk melalui jalan ini, dia akan faham. Tuan-tuan, ini baru berapa takrif saya sebut ni, baru 3 ya. Kemudian tuan-tuan, Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, ini bermazhab Syafi'i, ya, Syekh Zakaria Al-Ansari dia sebut tasawuf itu ialah, dia kata apa? Ahwal tu'rafu bihi ahwadu tazkiyatin nufus. Dengan tasawuf kita mengenal apakah cara untuk menyucikan hati. Ilmu tazkiyah, tazkiyatun nafs. Tasfiyatul akhlak, mengelokkan akhlak. Kemudian mengimarahkan zahir dan batin. Zahir kita tunduk dan patuh kepada perintah syariat. Batin kita tunduk kepada hakikat. Jadi dia gabung dulu. Tujuan tasawuf ni kata Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an, nanti kita akan dapat apa? Sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang kekal abadi. Itu yang kita nak. Kita nak mengaji tasawuf ni, ambil tarikat ni, tujuan dia bahagia dunia, bahagia akhirat. Okey tuan-tuan, itulah sebahagian takrif yang kita khabar tadi. Dia boleh pergi sehingga kepada 2000 takrif. Apa banyaknya Ustaz? Banyak ni tuan-tuan kerana masing-masing ulama cuba mengemukakan kefahaman mereka. Kan tadi kan Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari dia fokus kepada apa tadi? Tazkiyatun nufus. Kalau kita sebut tadi Imam Junaid, dia fokus kepada akhlak. Kalau kita sebut tadi Imam Ibnu Ajibah, dia fokus kepada cara bersuluk, macam mana takhalli dan tahalli. Kalau Imam Abdul Hasan Syazili pula, dia fokus kepada latihan jiwa untuk jadi hamba yang sempurna. Tetapi ada yang menyimpulkan, ya, kata Imam Zarruq pula dalam qawaid tasawufnya, Imam Zarruq juga antara yang mensyarahkan kitab Hikam. Maka Imam Zarruq kata kesimpulannya kita boleh kata sidqut tawajjuh ila Allah Taala. Kan dia kata apa? Jujurnya, sungguhnya, ikhlasnya hati kita ni untuk menghadap Allah. Merasakan kelemahan kita, kekurangan kita, dan menimbulkan keyakinan sepenuhnya tentang segala-galanya itu milik Allah. Sidqut tawajjuh ila Allah. Maka bab as-sidq ini merupakan satu perbahasan penting, asas tangga yang penting dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok kan, ada satu cerita yang kita baca lah, Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Satu pagi tu dia dikejutkan oleh suatu suara. Satu subuh lah, sebelum subuh waktu sahur. Maka suara tu kata, "Wahai Junaid, bangun, tolong selamatkan hamba aku di tempat-tempat sekian. Bangun sekarang." Maka Imam Junaid pun bangun. Dia bangun, nak pergi mana ni? Ya Allah, nak pergi selamatkan kat mana orang tu? Siapa yang aku nak selamatkan? Tak apa. Kau pergi je naik kuda kau, kan kuda tu kau bawa lah kepada fulan, kepada seseorang yang aku maksudkan. Maka Imam Junaid Baghdadi yang kita katakan antara tokoh awal yang memperkenalkan, yang menyemarakkan semula disiplin ilmu tasawuf tarikat ni tuan. Maka Imam Junaid pun naiklah kuda dia. Sampai ke satu tempat, kuda berhenti. Dalam ada satu rumah. Inilah tompek yang aku dapat suara tadi untuk aku selamatkan orang. Orang dalam rumah tu sedang menangis-nangis, sedang
bermunajat kepada Allah sedang tahajud. Okey. Diperhatikan Imam Junaid Al-Baghdadi memperhatikan dalam orang ni tengah ibadah. Masya-Allah. Imam Junaid bawa 1000 dirham. Maka dia pun lepas orang tu bagi salam, dah selesai berdoa bermunajat, maka Imam Junaid pun menyampaikanlah bantuan itu. Tuan, ini saya nak bagi. Assalamualaikum tuan, ini duit sumbangan saya lah. Jadi yang orang ni macam memandang Imam Junaid, pandang terima kasih pun tidak, tanya khabar pun tidak. Imam Junaid pun minta dirilah. Kalau macam tu saya minta izin lah. Kalau tuan ni esok nak pakai apa-apa duit, apa-apa keperluan, cari saya lah dekat Baghdad ni, orang Kona saya. Saya Junaid Al-Baghdadi, orang Kona saya. Maka tuan-tuan, apa jawapan si fulan yang dibantu ini? Dari sudut kita kata adab akhlak kita, kalau orang memberi kita, terima kasih lah. Betul? Ya, orang beri kita bantuan, sekurang-kurang syukran. Ya, sekurang-kurang terima kasih atas bantuan yang diberikan. Tapi yang brother ni polik lah sikit. Ya, dia tak ada cakap terima kasih ke. Maka dalam kisah ni tuan-tuan, ya, dalam munajat tadi kan dia menangis. Orang yang dibantu ni lah menangis, bermunajat supaya Allah lepaskan dia daripada kesempitan itu. Maka Imam Junaid pun kata, inilah orang yang dia nak bantu. Kan dia dah bagi tadi. Berapa tadi saya sebut? Saya sebut yang sebenarnya 100 dinar, 100 dinar. 100 dinar ni tuan, bukan 100 ringgit, bukan 1000 ringgit. Ini wang omeh kan. Puluh-puluh ribu jugalah ni kan duit kita kan. Dah bagi, maka kan kata si fulan ni pula tuan, dia terima duit tu dan dia terus berzikir, bersyukur pada Allah Ta'ala. Tak ada pula dia kata terima kasih pada Imam Junaid. Imam Junaid kata, nanti kalau apa-apa abang nak pakai duit, abang cari saya lah. Saya ni Junaid Al-Baghdadi, orang kampung, orang bandar, orang Iraq semua kenal saya lah. Carilah nanti, InsyaAllah saya akan terus bantu abang dengan 100 dinar tadi, bantuan awal kan. Maka kata si Abid ni, kata orang yang dibantu ni, kata, amajnunun anta ya Junaid. Dia ni orang Arabi ni Arab kampung lah, Arab dusun. Maka kata orang yang dapat 100 dinar ni, kata, kau gila ke Junaid? Kata Imam Junaid, apalah dia gila lah, kan dia dah tolong kau. Subuh-subuh buta ni datang rumah kau dan bagi kau duit, kau badan gila. Kata pakcik ni, a'atrukul ladhi ayqadhaka min naumik wa sakharaka li wa arkudu khalfak. Dia kata, takkan aku nak meninggalkan Tuhan yang telah mengejutkan kau tadi dan memudahkan kau dengan kuda kau sampai ke rumah aku, lepas tu aku nak pergi follow kau, minta bantuan dengan kau. Sorry lah. Itu maknanya, ya, maknanya yang menggerakkan kau Allah, dan aku ni pun di bawah pentadbiran, tadbir rububiyah Allah. Maka aku tak payah berterima kasih kat engkau lah, aku terima kasih pada Allah lah. Ini maqam orang sufi, maqam yang berbeza, suasana senario yang berbeza dengan kita. Kan, kalau Abang Ramlan nak bagi saya musangking, saya cakap terima kasih. Ya, orang bagi kita bantuan dan tuan-tuan berinfak pada surau An-Nur, pihak surau pun cakap terima kasih. Ini adab kita. Tetapi dari sudut ini kisah-kisah orang sufi ni tuan, dia ada perkara-perkara yang tersirat. Jadi kita kena banyak mengaji lah, kita banyak beramal. Jadi insya-Allah kita akan faham apa yang tersirat di sebalik yang tersurat yang mereka lakukan, tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi kalau kita kata tadi, kita fokus pada perbincangan ni al-haddu, pentakrifan tasawuf tu dengan pelbagai takbir, dengan pelbagai ungkapan, dengan pelbagai usul dan asas hakikat, tuan-tuan. Maka kita simpulkan juga dengan perkataan seorang ulama zaman kita ini, Syekh Abdul Qadir Isa, dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf. Dia kata apa? Tasawuf ni cenyalah tazkiyatun nufus wa safaul qulub, penyucian hati, pembersihan jiwa, islahul akhlak, memperelokkan akhlak, wal wusul ila martabatil ihsan. Kan? Dan tujuan kita, tuan-tuan, bertasawuf ni, bertarikat ni, supaya kita dapat mentahqiqkan maqam al-ihsan. Ihsan lah, itu hadis Nabi SAW, hadis Jibril. Itu yang kita nakkan dalam kehidupan bertasawuf ni, tuan-tuan. Ya, banyak takrif, banyak kupasan. Kalau ikut Syekh Muhammad Khalil Al-Khatib, dia kata tasawuf ni dapat mengenalkan kita kepada jiwa kita yang baik ataupun yang buruk, menunjukkan cara penyucian jiwa, ya,
membuang najis maknawi ni tak nampak kan, najis perangai buruk tu, akhlak buruk tu dibuang. Tapi ada cara, ada kaifiat, apa dia, menempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Ni Syekh Muhammad Khalil Khatib, tarikatnya Syadili juga, tuan-tuan. Jadi ini semua ya menggambarkan kepada kita, tuan-tuan, takrif tasawuf itu membawa kita kepada mendekatkan diri kepada Allah, mengelokkan batin kita, hati kita, yang merupakan tepat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi tadi saya terlupa nak takrifkan dari sudut, tuan-tuan, sudut bahasa lah. Sebab kalau kita mengaji, tuan-tuan, bab takrif ni kita kena ambil dua sudut lah. Satu istilah, yang kedua bahasa. Okey, istilah tadi saya dah bentang lah sikit, 5-6 takrif, dan kita pun dah buat kesimpulan. Cuma menariknya, tuan-tuan, kita boleh tengok dari sudut bahasa, tasawuf tu daripada apa? Sofa ke, sof ke, sufi ke, apa benda asas kalimah itu. Maka disebut istiqaq, pecahan kalimah tasawuf itu, ya, antara yang kita kenal, tuan-tuan, iaitu kita sebut sifah. Tasawuf itu apa? Sifat. Apa? Sebab apa panggil sifat? Sebab dia bersifat, berakhlak dengan sifat yang mahasin, yang baik, dan meninggalkan sifat yang buruk. Maka sifah. Tasawuf itu adalah sifat. Bersifat dengan sifat yang baik, membuang sifat yang buruk. Itu satu. Ataupun kalau sebut tasawuf tu yang kedua, safa. As-safa, elok, jernih, suci. Memang tujuan kita nak mensucikan hati. Itu dua. Ada khabar sufah. Ahli sufah, tuan-tuan pernah dengar ahli sufah? Ya, Sayyidina Abu Hurairah, kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi yang mustad'afin, yang miskin. Kebanyakan mereka terlibat dalam membantu Nabi SAW dalam 24 jam berada. Maka mereka ni kumpulan ahli sufah. Allah sebut, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Allah pesan kepada Nabi SAW, duduk bersama ahli sufah. Ahli sufah ni ialah sahabat-sahabat Nabi SAW yang kekal berzikir, berwirid, bermunajat, beribadat pagi dan petang. Yuriduna wajhah, tujuan mereka hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ahli sufah, ini generasi pertama di kalangan orang tasawuf. Kehidupan mereka ibadat, dan kehidupan mereka tu menjadi contoh kepada generasi kita, generasi yang berikutnya, tuan-tuan. Itulah yang dipanggil. Kenapa panggil tasawuf ni? Sebab ambil nama ahli sufah. Ataupun dikata sofwah. Sofwah tu maknanya bersih. Kan ada kaitan tu, sofa, sof, sifah, sofwah, tuan-tuan, sufah, kan ada kaitan perkataan tu. Ataupun sof, sof solat itu. Kenapa? Hati mereka sentiasa terikat dengan sof, suka hadir bersama Allah, berlumba-lumba melakukan ketaatan, sof dopan. Kalau jihad, dia yang pertama. Kalau buat kerja kebajikan, dia yang awal. Ini sof, tuan-tuan. Dan ada juga kata tasawuf itu apa? Suf. Apalah suf? Suf ni pakaian daripada bulu binatang, bulu yang khashin, bulu yang apa, tuan, yang kita kata kalau kita pakai kain lembut lah, ini kasar, khashin ni kasar kain ni. Sebab orang sufi ni dia hidup dia susah, dia tak nak bermewah. Dia walaupun dia kaya, dia walaupun dia puncak kejayaan, walaupun dia orang istana, walaupun dia orang politik, walaupun dia korporat besar, dia orang yang sufi ni, iaitu orang yang suka hidup yang serba sederhana, simple, suf al-khashin. Jadi kalimah suf itu juga diambil kira sebagai punca tasawuf, itu dinamakan tasawuf. Tuan-tuan. Jadi kata apa? Orang sufi, tuan-tuan, ya, dia hidup dia begitu. Tetapi setelah kita membahaskan istiqaq kalimah-kalimah ini, ada satu lagi pandangan yang saya jumpa dalam kitab tuan-tuan, kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebutkan tentang munawwar, tuan-tuan, iaitu istiqaq ini juga boleh kita ambil daripada soal jawab, dialog Nabi SAW dengan seorang sahabat baginda yang, tuan-tuan, Sayyidina Malik ibn Harisah ataupun Harisah bin Malik radhiyallahu an. Tuan-tuan, dia ini orang yang
ketika mana Nabi tanya dia, apa khabar hari ni wahai Harisah? Kata dia, alhamdulillah saya dah capai hakikat, saya dah dapat ilmu hakikat. Kata Sayyidina Harisah bin Malik, saya dah dapat, tuan-tuan, ini dalam kitab At-Ta'aruf, tuan-tuan, Syekh Imam Abu Bakar Al-Kalabadhi, dia kata apa? Sayyidina Harisah bin Malik ni dia dah dapat ilmu hakikat. Hakikat macam mana tu? Dia kata, Nabi tanya, setiap benda hakikat tu ada hakikat dia. Hakikat apa kau maksudkan ni? Dia kata, aku nampak arash Allah, aku nampak ahli syurga berziarah sama dia, aku nampak penghuni neraka sedang diseksa, diazab. Maka Nabi kata, engkau idza arafta falzam, kau dah nampak dah ilmu hakikat, kau dah capai dah ilmu makrifat. Maka dengan sebab itu kau kena pegang betul-betul, istiqamah, lazimilah hakikat ini. Maka sebab itu kita kata ilmu tasawuf ni dipanggil juga ilmu hakikat, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kita sebut bahawa dipanggil, Nabi kata, man ahabba an yanzura ila abdin nawwarallahu qalbahu falyanzur ila Harisata. Siapa yang inginkan melihat hamba Allah yang Allah berikan kurniaan cahaya dalam hatinya, maka teliklah, lihatlah kepada Sayyidina Harisah. Harisah dah dapat ilmu hakikat. Sayyidina Harisah dah memahami maksud tasawuf, penyucian hati. Tuan-tuan, ini saya petik sedikit daripada kitab nota saya, nota STT, Sijil Tarikat Tasawuf ni, ataupun saya jenamakan yang dirasmikan oleh Sahibus Samahah, Datuk Mufti kita, Syekh Datuk Yusuf Ahmad. Tuan-tuan, kita namakan program kita ni, program yang saya buat di Saha Ja'fari ni, At-Taj, Akademi Tarikat dan Tasawuf Al-Ja'fari. Jadi ini saya buka sikit lah, supaya tuan-tuan nanti boleh join, boleh berminat, boleh join. Saya hujung bulan ni insyaAllah saya akan buka kelas yang baru lah, tuan-tuan. Untuk khusus Sijil Tarikat Tasawuf ni, dia ada exam, dia ada juga assignment. Jadi boleh sama-sama join. Nanti boleh PM saya lah, WhatsApp saya. Kembali tuan-tuan, saya ingat kita boleh pergi kepada kesimpulan lah ya. Jadi kesimpulan yang boleh kita peroleh, tuan-tuan, bahawa prinsip tasawuf ni, pertama kita dapat bincang tadi al-haddu, takrif dia. Dan takrif dalam disiplin ilmu, tuan-tuan, dia ada dua bahagian, lughatan wastilahan. Dari sudut lughah tadi dia banyak pecahan lah, kulit ke, saf ke, suci ke, bersih ke, apa lagi tadi, sifat ke, sofa ke, kan. Itu kita dah bahaskan tadi. Kemudian tuan-tuan, kalau kita sebut dari sudut pentakrifan yang boleh mencecah kepada 2000 takrif, tuan-tuan, istilah orang sufi itu, dari sudut pandang yang berbeza-beza tetapi membawa maksud yang sama. Yang ini suluk, yang ini hati, yang ini akhlak, tapi membawa maksud yang sama, mendekatkan diri, membenarkan hala tuju kita, arah tuju kita hanya kepada Allah. Itu kesimpulan daripada pentakrifan yang begitu banyak, tuan-tuan. Dan insya-Allah juga kita boleh sebutkan sedikit, tuan-tuan, kalau dari sudut nama. Kalau kita kata sudut nama al-ismu, nama tasawuf ni, tasawuf lah. Ataupun tasawuf ni, tuan, kita sebut ilmu ihsan. Ataupun tuan-tuan, dari sudut ta'rif tadi dah ada nama, ilmu tazkiyatun nafs, tazkiyah, penyucian. Dari sudut tasawuf, tuan, ilmu apa? Akhlak, boleh jadi. Tasawuf ni nama dia apa lagi? Batin, boleh jadi. Tasawuf ni, tuan, apa? Hakikat, boleh juga, tuan-tuan. Jadi tasawuf ni, tuan-tuan, dari sudut nama dia juga boleh mencapai, boleh pergi kepada 1000 nama, kan? 1000 nama, tuan-tuan, nama yang pelbagai, yang banyak, ilmu tazkiyah, ilmu batin, tuan-tuan, ini semua perkara-perkara asrar, rahsia, anwar, cahaya, fuyudat, limpahan-limpahan Allah, ini semua boleh merujuk kepada maksud ilmu tasawuf, nama yang banyak, tuan-tuan. Cuma mungkin saya nak sentuh sikit, semoga kita akan bertemu pada sesi yang akan datang. Kalau dari sudut tarikat pula, kan kita kata 10 prinsip tarikat tasawuf, kita fokus pada nama. Kalau tarikat pula, tuan-tuan, dari sudut ta'rifnya, iaitu jalan, tarik kan kita pergi Mekah, ada orang kata tarik bagi laluan, jalan-jalan, kan. Jadi tarik itu jalan. Jalan apa? Maka jalan ini jalan menuju Allah. Sehinggalah guru kami, sanad kami, Sayyidi Syekh Saleh Al-Ja'fari radhiyallahu an, dia pun memberikan takrif harfiah, huruf ta, ra, ya dan qaf, ta, tuhur. Mengaji tarikat ni,
beramal dengan tarikat ni nak bersihkan hati. Tuan-tuan. Ra, mengaji tarikat ni supaya datangnya menarik rahmat Allah dan supaya kita merahmati, menyayangi orang lain, makhluk Allah. Ra. Ya, tuan-tuan, dengan bertarikat ni kita yakin Allah segala-galanya. Dan qaf, dengan bertarikat, mengaji tarikat, beramal dengan tarikat, kita akan dekat dengan Allah. Qurbun, qaf. Tuan-tuan, itu definisi ringkas daripada Syekhuna Syekh Salih Al-Ja'fari radhiyallahu an. Jadi tarikat dan tasawuf ni kita akan kupas lagi, tuan-tuan, pada kelas-kelas yang akan datang. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk saya dan kita semua, insya-Allah. Ya, mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.